Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا اله الا هو اليه المصير. امسينا على فطره الاسلام وكلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Setinggi-tinggi puji kerana pada malam ini masih lagi kita berada dalam keadaan nikmat iman dan Islam, dan masih lagi mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah untuk menjadi tetamu-tetamu Allah di rumahnya pada setiap hari, termasuk apatah pada hari ini, hari yang dipanggil Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan kita dirahmati, diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Alhamdulillah malam ni tak boleh sambung kita punya saya daripada janda bayi, jadi terus ke sini kan? Kita suka lagi pada janda bayi kan? Ada janda jahat tak berapa suka kan? Tapi naik sana pagi dah ada sana tak jumpa seorang janda kan? Ingat orang balik seorang tak dapat kan? Jadi hari ni suara pun tak banyak, ada ceramah seorang pagi kan? Pada 8 pagi 12 malam, 8 pagi 12 malam, 8 pagi 12 malam sampailah tadi pukul 4 petang. Jadi insyaAllah untuk geng-geng ustaz-ustaz merusul lalu, yang geng-geng ustaz-ustaz dan orang di Mekah dan sebagainya. Jadi insyaAllah malam ni kita masih dalam bab iman, walaupun saya pun tak ingat nombor berapa dah, tak sempat nak print balik dan apa, walaupun pun kita tengok masih berkait dengan iman. Malam ni kita tengok perkara yang disebut oleh seorang ulama, Hatim Al-Assam. Hatim Al-Assam ni anak murid kepada Syakib Al-Balkhi. Mereka semua ni daripada Khurasan. Hatim Al-Assam pernah kita sebut dulu mengapa dia panggil Hatim Al-Assam. Assam ni maknanya pekak. Mengapa panggil Hatim pekak kan? Padahal ulama besar kan? Kalau kita panggil pekak, tobat bertumbuh kan? Tapi mengapa pekak? Sebab dulu kita ulang balik seorang wanita yang bertanya masalah agama kepada Hatim. Tengah-tengah tanya terkentut kan? Beri tak makan kan? Jadi Hatim ni buat pura tak dengar saja, sampai wanita terkata tidak mengaibkan wanita tu kan? Kalau kita ada jemaah muslimat terkentut dalam surau ni, masuk WhatsApp terus kan? Orang Johor tahu, orang Kedah internet masuk, Instagram masuk kan?
muslimat terkentut di dalam surau ngasih angin gambar kan? Jadi Hatim Al-Assam ni dia walaupun kawan tu aib, dia seolah-olah pekakkan telinganya. Akhir sekali kata wanita tak ada, dia pekak agaknya. Dan bila wanita cerita pada orang lain, akhir sekali maka pakai panggil Hatim Al-Assam bukan makna pekak telinga, tetapi pekak daripada telinganya mendengar perkara-perkara maksiat dan mengaibkan orang lain di khalayak ramai. Lalu kata Hatim Al-Assam ini ada 4 perkara yang hanya diketahui oleh 4 orang. Arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atun. 4 perkara yang tidak diketahui nilai dan pentingnya kecuali oleh 4 orang. Asyababu la ya'rifu qadrahu illa syuyukh. Masa muda ataupun jiwa muda nilainya hanya diketahui oleh orang-orang yang telah tua. Nilai muda orang tua kata. Tanya abang-abang kita, panggil pakcik kan, rasa nampak macam tua sangat kan? Panggil abang kan? Panggil abang. Jadi umur 70 tahun lebih. Nikmat muda hanya ditahu oleh orang tua. Ni Hatim Al-Assam kata dari sudut ibadah, kekuatan ibadah hanya berlaku pada zaman muda. Tapi zaman muda tak ada orang. Tadi ada tempat saya kursus, satu ustaz balik daripada Mesir. Kursus tadi itu daripada seluruh negara, daripada Johor, daripada Kedah, daripada Kelantan, daripada Terengganu, semua tutu imam, ustaz-ustaz balik Mesir, Jordan, balik Mekah, balik apa. Jadi salah seorang dia kata dia duduk kat Johor, tu imam Johor. Kadang-kadang dia kata dia lah imam, dia lah Tok Bilal, dia lah Noja sekali kan. Tok Siap pun dia, semua dia jangan. Dalam satu masjid, orang tak ada, dia kata. Ada tempat-tempat yang seperti itu kan. Akhir saya kata Terengganu bersama, datang pula Tok Imam daripada Terengganu kan. Satu ustaz bekas pegawai daripada Majlis Agama Islam Terengganu datang kursus dia. Dia berkata sama, ya ustaz sebut betul. Saya pergi semayang masjid Kristen memang tak ada orang, aku jadi Tok Imam. Tunggu Tok Imam tak datang. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita nak kata orang tua, orang muda nilainya hanya ditahu oleh orang tua saja. Wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Kebahagiaan, ketenangan, keseronokan, nilai dan kepentingannya hanya diketahui oleh orang-orang yang ditimpa bala bencana. Yang ketiga dia kata wasihhatu la ya'rifu qadraha illa al-marda. Nilai sihat, pentingnya sihat hanya diketahui oleh orang-orang yang sakit. Wal hayatu la ya'rifu qadraha illa al-mauta. Dan kehidupan nilainya dan pentingnya hanya diketahui oleh orang-orang yang telah mati. Baik, kata Hatim Al-Assam ini kita tengok satu persatu, mudah-mudahan ada rahmatnya pada sisi Allah SWT dalam mempertahankan iman kita dan juga menambahkan ibadah kepada Allah SWT. 4 perkara yang diketahui nilainya, arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atun. 4 perkara tidak diketahui nilai dan pentingnya kecuali oleh 4 orang, yaitu asyababu la ya'rifu qadrahu illa syuyukh. Jiwa masa muda nilainya hanya diketahui oleh orang tua. Betul tak? Tanya, siapa orang tua sini? Saya siapa rasa tua? Enggak tanya kan? Alhamdulillah semua muda belaka kan? Sebab kita rasa lambat mati kan? Lambat mati, sedar-sedar mati kan? Baik, waktu kita muda, dia cuba bayang balik waktu umur 20 tahun kan? Waktu umur 20 tahun, masa tu dia buat apa? Masa umur 20 tahun, tuan-tuan ada datang masjid tak? Haji Atan datang masjid dah umur 20? Macam sekarang ada? Ada tak? Siap.
Sikit-sikit kan. Baik. Itulah nilai muda ni. Suatu pemuda ni, waktu muda gagah perkasa. Waktu muda ni waktu tenaga kita begitu hebat. Sebab tu di dalam syurga orang umur 30 semua mati 75. Dalam syurga kita hidup umur 30 tahun. 30 tahun ni kalau bawah 30 dia panggil muda, muda sangat. Kalau atas 30 dia panggil nak pergi tua lah. Atas 60 tua bangka tu. Jadi lu fikirlah sendiri kan, lu mana duduk punya nombor kan. Jadi kalau 75 lagi tua bangka dah kan, itu pun tak boleh nak pijak lagi rumah Allah kan. Dulu masa muda-muda kita kata mainlah masjid, dia kata hidup ini hanya sekali, kita enjoy kan. Nanti tua baru kita akan datang buat amal ibadah. Tanya orang yang masih kerja, mengapa tak pergi kuliah-kuliah agama, masjid-masjid Allah? Dia kata sekarang sibuk kerja, nanti dah pencet baru datang. Semua itu ada tipu daya yang berlaku atas diri manusia. Angan-angan majnun yang jarang berlaku. Akhir masjid kosong daripada hidayah Allah, dan juga masjid kosong daripada rahmat Allah. Manusia sibuk dengan harta benda dunia dan sibuk dengan kesibukan dunia, sampai tidak ada masa untuk melihat perkara-perkara ibadah pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyababu la ya'rifu qadrahu illa syuyukh. Masa muda, pentingnya muda hanya ditahu oleh orang tua. Kalau tanya orang tua, mesti dia kata kalau boleh muda baliklah kan. Waktu dah telan tongkat Ali kan. Tongkat Ali, tongkat habis segala tongkat telan nak bagi nampak muda kan. Jual Viagra Malaysia ni nak bagi nampak muda, nak bagi tenaga muda. Dalam saya tanya Kementerian Kesihatan, Malaysia ni jualan Viagra paling tinggi dalam Asia, paling tinggi kan, paling tinggi. Macam-macam jenama kopi, kopi pacak langit, langit pacak, kopi Arjuna, kopi Power, kopi Power berganda, macam-macam. Buat gambar tu dia, pijak bini, angkat kaki, angkat tangan itu. Yang minum siapa? Umur 65, 75. Bulu kening dah macam tu guru kungfu lah kan. Nak angkat katil lagi kan. Masjid tak boleh datang, kuliah agama tak boleh datang, sibuk kan. Akhir sekali mati kan. Ngapa mati? Tuan-tuan tahu, Viagra ni kalau terkawal boleh lagi lah, tapi kementerian tak benar apa-apa produk-produk segera yang nampak hebat-hebat tu memati, sebab asalnya dia untuk jantung kan? Kajian disebut Viagra ni untuk jantung, tapi oleh kerana dia mengepam darah yang begitu kuat, menyebabkan ada kesan rangsangan kepada tenaga kelelakian. Sebab tu bila minum benda-benda yang macam tu, harga baru ni sepaket kopi harga RM15, minum sikit telinga berasa, rambut tegak berdiri kan? Hidung rasa panas kan, telinga mengepal, mula nak balik rumah terus kan. Akhir baru dia mati kan. Mati sebab bila kadar jantung orang tua-tua tidak mampu mengepam kuat, akhir sekali mati. Sebab tu penipuan di dalam industri perubatan yang begitu kuat sekali kan? Menipu. Saya tanya orang kampung betul ke yang dia jual tu tongkat Ali? Dia kata dah dia bukan tongkat Ali kan? Dia ada macam tongkat Ali, tetapi bukan tongkat Ali. Tongkat Ali ni kalau tuan-tuan masuk hutan, pokok dia kadang kecil, tapi nak tarik, dia tarikkan daripada depan, memang mampu tak tertarik. Dia ada petua dia kena tungging kat belakang kan? Tungging, saya tak tahu, saya tanya orang kampung sebab apa kena sway ke macam mana. Dia kena tarik daripada punggung dia kata. Jadi, saya tarik pun jadi kan? Kalau depan dia mampu dengan berdosa, betul terangkat kan? Tapi kalau daripada belakang, agaknya pokok tengah Ali ni sesumpah di punggung kan? Dia Allah dengan punggung kan? Kadang-kadang menipu kan? Menipu tak berhenti saja. Jadi sebab itulah maka orang-orang muda orang-orang tua berhasrat nak balik jadi muda, betul tak?
Nilai nikmat muda ni hanya sekali dalam hidup. Tuhan tak bagi 2 kali. Sebab makin berjalan hari demi hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu, dia meninggalkan umur kita sedikit demi sedikit. Bukan makin matang, memang makin matang, tetapi makin dekat dengan lubang kubur. Daripada umur 15 kejap dia naik 20. Lepas 20 naik 25, kahwin. Lepas kahwin ada anak 30. Lepas 30, 35. Lepas 35, 40. Lepas 40, 50. Lepas 50, 60. Lepas 60, 70. Lepas 70, 80. Berjalan datang masjid, betul balik dah. Lepas 80 tak boleh datang masjid dah. 90 duduk rumah terus dah. 100 menungging. Orang kata apa, menunggingnya tu. 100 lebih. Sebab itulah ada setengah orang dia doa, dia kata, ya Allah mintalah mati cepat. Sebab saya tak nak menyusahkan orang lain. Saya kata hukumnya makruh minta mati ni. Tapi mintalah panjang umur, tapi jangan menyusah orang. Tak apa, minta mati. Lagi bodoh dia tu kan. Jadi sebab itulah, maka nilai muda ini, waktu muda lah nak digunakan untuk membangunkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi SAW, semua muda-muda. Mus'ab bin Umair umur belah-belah tahun hijrah menuju Madinah, mati waktu jadi orang muda di Madinah dalam perang Uhud. Hanzalah mati dalam perang Uhud, muda, malam pertama kahwin terus pergi perang, mati tak sempat mandi junub, muda. Sayyidina Abu Bakar muda, Sayyidina Umar muda. Waktu muda mereka habiskan guna untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatun min bani Israil wa kafara ta'ifah fa ayyadna allazina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Surah As-Saff ayat 14. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang yang beriman, jadilah kamu, ataupun wahai orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, sebagaimana yang pernah ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam kepada pembantu-pembantunya yang setia, man ansari ilallah, siapa di kalangan kamu yang boleh membantuku di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah, kata pengikut-pengikutnya yang setia. Ramai dah pengikut setia Nabi Isa ni. Dalam kitab tafsir 12 orang. 12 orang. Tapi setia dengan Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Sebab tu kita nak kata Islam ini kuat. Kita nak jadi kuat bukan kerana kita ramai. Kita kuat bila kita bersatu. Kita kuat bila kita bersatu. Setuju tak? Tapi nak bersatu atau apa? Nak bersatu atau apa? Cukup dengan menyanyi, bersatu kita bersatu di bawah pemimpin penipu. Maksudnya ini tak ada suara, biar boleh didian dua kan? Baik. Nak bersatu atau apa? Semua orang akhir zaman yang mengaku dia yang paling baik, dia berjuang Islam, walau berjuang sekular, dia kata dialah Islam paling kuat. Perjuangan ummah. Sebab tu kena melihat dari sudut agama. Kita kuat apabila kita bersatu, bukan kuat kerana ramai. Zaman Nabi perang Badar tak ramai, 313 lawan 1000 lebih. Menang tak? Menang.
Senjata banyak tak? Tak banyak. Duit banyak? Tak ada. Sahabat ni pergi perang Badar, kuda ada 70 ekor daripada 3 atau 13. Unta ada 2 ekor, saya tak terbalik. Yang lain pergi berjalan, pergi perang berjalan kaki. Allah, duit tak ada. Pedang tak cukup sebab baru hijrah. Ada sahabat yang tajamkan pelepah-pelepah tamar, itulah senjata. Material bukan menjadi, dia jadi alat, instrumen untuk kejayaan, tetapi dia bukan prasyarat kemenangan. Sebab tu di dalam Islam dia kata biar kita sikit tapi bersatu. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Kata pembantu-pembantu Nabi Isa alaihissalam yang tak ramai, 12 orang, tetapi kerana bersatu Islam boleh menang. Di dalam peperangan Mu'tah, tentera Islam 30,000, tentera kafir 240,000 orang. Tak ramai banding 240,000 dengan 30,000. Kalau kita perang Tawak Lahum lari balik terus lah. Tapi menang setelah dipimpin oleh Khalid bin Walid. Menang. Makinlah rahsia umat Islam bila bersatu di bawah akidah umat. Ada sebahagian daripada yang mengatakan dia juga adalah pejuang agama. Masalah akidah di dalam negara nak selesai pun tak boleh. Masalah zina dalam negara nak selesai pun tak boleh. Nak berjuang Islam tapi pakai peraturan sekular. Nak bangunkan Islam tapi guna peraturan barat yang mengenepikan peraturan Islam. Dalam masa yang sama, slogan-slogan agama diutarakan, mengelirukan masyarakat seolah-olah kita kuat agama. Sebab tu kita nak pilih apa-apa perjuangan, lihat pada perlembagaan, lihat kepada seruannya, dasarnya. Kalau seruannya adalah Al-Quran, seruannya Allahu Akbar, dusturnya, dasarnya adalah Al-Quran, Sunnah, wajib kita sokong. Tapi kalau dasarnya daripada awal nasionalis, sekularis, fahaman kebangsaan, akhir sekali daripada pusingan pertama mati TKO lah. Tapi manusia suka. Manusia suka. Minyak naiklah 400 kali lagi pun. Hari naik je marah, berbaring hari malam nak naik. Lepas 2 hari seronok balik. Lepas 2 hari seronok balik. Tuan-tuan, ni kajian ni dia buat. Naik cukai GST ni. Orang mengamuk sekarang ni. Ni bulan 4 ni nak mengamuk. Itu dia panggil trik yang paling mudah sekali mengeliru. Mengamuk. Orang Melayu, nama pun Melayu. Mengamuk. Cukup lepas 4-5 bulan mengamuk, hulur 1,000, berim 1,000, berguling terus. Senyap terus je lah. Senyap terus. Ni dia panggil strategi. Dapat benda diam. Sebab agama tak ada dalam hati. Sampai tak ada nak beza mana yang Islam, mana yang bukan Islam, mana peraturan Islam, mana bukan peraturan Islam. Tambah pula mari profesor-profesor cerdik pandai, kan? Baru ni saya pergi mengajar di masjid, ada orang tanya, yang berani tanya, kan? Ada setengah masjid tak berani nak tanya langsung. Dia tanya pasal hukum hit saja. Hit lipat, kan? Nak tanya pasal agama, hal lain sikit hukum tak berani, kan? Seorang ni dia berani, dia tanya, oh ni Masjid Teluk Gading. Dia kata, Ustaz, apa pandangan seorang profesor, kan? Daripada Universiti Melayu, Profesor Datuk Dr. Paduka, kan? Panjang jawatannya, nak baca tangki pun payah, kan? Profesor Haji Datuk Dr. Paduka. Oi, panjang ya Allah. Dia kata apa? Senang sebutlah Profesor Mahmud Zuhdi, kan? Kau sebut mau payah, kan? Malah sebut tu sebab dia tu pun tok guru aku dulu, kan? Dan ngaji dengan dia dulu, kan?
Tapi kalau dah dia tahu betul, kita pun kena sebut tahu betul. Sebab daripada dulu dah kita berperang ni dah kan? Tak apalah, dia orang alim, kita setuju ada PhD dalam bidang agama ni. Tapi kita kecewa orang agamawan macam ni. Baru ni kenyataan dia keluar, dia kata apa? Dia menegur kerajaan Kelantan terburu-buru, tergesa-gesa nak melaksanakan hukum hudud. Bila orang ada ahli agama, PhD dalam bidang agama sebut macam ni, kesian orang kampung. Kalau Pak Ma'ir driver taksi sebut, saya tak heran. Lebay ahli jual nasi lemak, saya tak heran kan? Sebab dia dah jual nasi lemak. Tapi kawan ni keluar TV, keluar surat khabar, dia tegur bila hasrat kerajaan Kelantan beria-ria benar nak melakukan hukum hudud. Lalu dia sebagai profesor dalam bidang agama, PhD dalam bidang agama, ketua jabatan dalam bidang agama, lalu dia kata, dia tegur kerajaan Kelantan, jangan tergesa-gesa, seolah gila sangat nak buat hudud, banyak lagi benda lain nak buat. Tuan-tuan nak kata macam mana dia? Kalau tuan-tuan ceramah sini nak kata apa dia? Oh, terhebat kan? Kan kita dah mengaji dulu, jangan ukur manusia daripada hebatnya ilmu dia. Ilmu hebat, ada PhD, ada master, ada degree, ada diploma di dalam bidang siasat syariah, master dalam usuluddin, master dalam Arab, master dalam politik Islam, PhD dalam bidang agama. Itu dipanggil al-ilmu bil ma'lumat. Ingat lagi tak? Itu tanda kedudukan ilmu manusia pada sisi Allah. Belajar tu wajib. Kebetulan dalam dunia ranking dia macam tu. Kita duduk kat kampung, degree pun tak ada. Hajatan ada PhD dalam bidang apa? Tak ada. Tak sempat ambil kan. Haji Wahab tu serupa lah kan. Nampak janggut panjang, PhD tak ada kan. Tapi tak jadi masalah. Ilmu belajarlah sampai liang lahat. Belajarlah sampai mati. Al-ilmu nafi' ma yazidu fi khawfika min Allah Ta'ala. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, ilmu yang bermanfaat menambahkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bermanfaat bertambah cinta kepada peraturan Allah. Baru tu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau jadi PhD walau dalam bidang agama, makin mengelirukan masyarakat dengan peraturan-peraturan Allah, mereka tak masuk di dalam golongan ini. Kerana golongan kedua dari sudut tangga ilmu yang kita bincang dulu, al-ilmu bil iman, dengan ilmu yang mereka miliki, PhD ke, master ke, degree ke, atau orang kampung yang tak tinggi ilmu, ada tapi tak tinggi. Tetapi kalau yang benar, dia tahu yang benar, maka dia mencintai kebenaran. Dia tahu mana yang salah, dia membenci yang salah, akan menurun yang salah. Itulah ilmu yang membawa pada iman pada Allah. Tapi kalau ada PhD dalam bidang agama, bercakap pasal agama, hadis Quran duduk di mulut. Semalam ada satu profesor main ngaji, termasuk dalam program saya itu. Dia PhD dalam bidang kewangan daripada Universiti Malaysia Kelantan. Dia kata, Ustaz, saya dah tanya-tanya dia pasal nak hantar anak kita dia mengaji ke mana. Dia kata, Ustaz hantar ke Oxford University. Saya kata bunyi pun takut tu. Saya bunyi nak hantar ke Mesir, Yaman, Syria, macam yang itu, Jordan dia. Oxford. Dia kata di Oxford ada satu fakulti pendidikan Islam. Walau tu guru yang mengajarnya sebahagiannya Yahudi. Dari segi hukum tak ada masalah, mengajilah dengan kafir laknat mana pun.
Dari segi keberkatan ilmu, lebih baik cari tutor guru yang alim yang boleh jadi contoh pada kita. Banyak orang kita ambil PhD di University of Wales, University of New Zealand. Kadang-kadang tutor guru baca hadis ni, tutor guru baca pasal ayat Quran, tapi kafir mampus. Ini dalil yang mengatakan selagi ayat Quran ini walau dibaca oleh orang kafir, dia tidak hina, tak jadi masalah. Yang dulu duk melenting sangat tu, orang kafir baca ayat Quran main-main dan sebagainya, selagi dia tak hina, silakan dah. Sayyidina Umar pun kafir sebelum dia Islam kan baca ayat Tuhan. Bila kita bawa dalil macam tu, baru ke buah pelepih ni duk sama ni bersyarah, ustaz-ustaz apa bengong tu bersama bersyarah. Tak boleh orang Islam, bukan Islam, yang memamerkan ayat Quran tak boleh baca. Habis bila kita kata Sayyidina Umar belum dia masuk Islam, baca Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Apakah dia masuk Islam? Dah. Sayyidina Umar masih kafir masa tu. Daripada ayat itu akhir cari Nabi. Ini dalil yang mengharuskan selagi tidak menghina hukum orang bukan Islam boleh baca. Boleh baca, tak ada masalah. Lalu akhirnya dia sebut bila ahli agamawan, orang yang pandai agama sebut hukum hudud Kelantan jangan tergesa-gesa. Tuan-tuan nak kata apa macam ni? Patut engkau sebagai ahli agamawan tegur Kelantan. Pada pandangan saya sebagai ahli agama, PhD dalam bidang agama, mari saya nak hulurkan bantuan bagaimana nak menjayakan Kelantan sampai berjaya laksana hukum hudud. Baru betul. Kita nak ambil dalil-dalil daripada surah Nabi SAW. Bila turun perintah menutup aurat, turun ayat aurat, yang golongan sisters ini Islam yang sesat lagi menyesatkan murtad daripada agama. Bukan saya kata majlis fatwa dah keluar. Akhir mereka saman majlis fatwa saya dua ni. Saya percaya majlis fatwa akan kalah. Sekali lagi peraturan yang akan dibincang di Mahkamah Sivil. Inilah nasib negaraku Malaysia, tanah air yang aku paling sayang ini. Peraturan Islam dibincang di Mahkamah Sivil. Siapa kemampu kalau wanita-wanita yang berpakaian lelaki tolak mentah-mentah, perlembagaan persekutuan tolak, Mahkamah Persekutuan tolak. Dia panggil apa? Unreasonable. Tak munasabah langsung, tak masuk dalam undang-undang. Itu kan hak asasi manusia. Oh, sistem ini Islam, takbir, tepuk tangan. Tuan-tuan tahu apa kesan ni jadi kalau macam tu? Sehingga Tan Sri Abdul Hamid, mantan Ketua Hakim Negara, baru ni komen, dia tak setuju 100%. Kerana dia kata akan mengundang bala bencana besar pada agama. Ini orang yang hukum Hakim Mahkamah Sivil ni, Tan Sri Abdul Hamid ni. Bukan kita, Tan Sri Abdul Hamid, bekas ketua Hakim Negara, yang mengatakan bahawa dia tak setuju bila mahkamah menolak perkara itu. Kerana implikasinya begitu besar. Seluruh majlis fatwa, tuan-tuan tengok hina dah Islam dalam Malaysia. Seluruh majlis fatwa memfatwakan lelaki pakai baju wanita haram, wanita pakai baju lelaki juga haram. Haram. Tapi alangkah malunya kita apabila fatwa agama keluar macam tu, Mahkamah Persekutuan dalam negara yang sama menolak mentah-mentah, seolah-olah majlis fatwa bagaikan tai hidung baru nak jadi dalam hidung. Tak ada nilai pada sisi Allah. Tak ada nilai. Semalam kebetulan mari kuliah saya tu minta maaf kalau ada sahabat-sahabat daripada sahabat jamaah-jamaah yang suka keluar-keluar 3-4 hari ni. Saya setuju sangat. Sebab kita pun tak mampu nak buat macam tu. Tapi ada seorang semalam dia mari berdebat dengan saya tengah malam habis program. Saya dah duduk dengan ustaz. Dia cerita-cerita pasal usaha dakwah. Saya kata alhamdulillah, entah memang hebat. Ana minta maaf, ana tak mampu nak buat apa yang tak buat. Mudah-mudahan entah teruskan yang baik-baik. Lalu saya kata, cuma saya nak tegur, saya kata, kita kena berdakwah
Tetapi dalam masa yang sama kena mengambil satu lagi, jangan tolak politik. Jangan tolak politik. Sebab bila kita bawa politik saja, tolak politik berarti kita tolak Islam yang syumul, maka gerakan kita juga boleh jadi sama. Lalu dia kata kita nak membangunkan Islamkan hati-hati manusia. Saya kata orang yang paling kuat bekerja mengislamkan hati manusia namanya Nabi SAW. Kita setuju. Tetapi dalam masa yang sama yang paling kuat menentang kemungkaran, sehingga berhala-berhala di atas kota Makkah habis ditebas oleh Nabi dan seluruh fahaman-fahaman sesat. Nabi termasuk golongan riddah murtad, Nabi perangi habis-habisan. Maka kena ambil al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, baru kita jadi perjuangan Islam yang lengkap. Apa yang dibuat baguslah, tapi mesti bersama dengan Islam. Dia kata kita nak bangunkan, saya kalau ada kes murtad, saya akan pergi jumpa seorang demi seorang. Setakat ni dia kata 3 orang lah yang nak murtad, tiba-tiba kerana saya pergi bawa usaha dakwah, tak jadi. Saya kata alhamdulillah, saya juga tak mampu nak buat perkara itu. Tetapi apa jadi dengan 250,000 lagi yang murtad? Apa jadi dengan Lina Joy? Apa jadi dengan Aisyah Bukhari? Apa jadi dengan Haktina Kamarudin? Dan ratusan ribu lagi yang kekal murtad. Dia tak boleh dengan dakwah lagi. Dia mesti dengan undang-undang yang penggal leher orang murtad, baru datang undang-undang apa. Akhir kali dia pun tak apalah, Ustaz, kita minta diri dulu kan. Dia nampak kita ganas kan. Kita terbawa mukadimah kan. Jadi kita pun start dengan kata Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan, merujuk kepada fiqh dakwah kan. Akhir sekali dia bunyi nampak kitab lagi, kita standby lagi, ada 45 kitab kan. Dia kata ada dulu lah kan, insyaAllah mudah-mudahan kita. Dah saya kata, kesimpulan saya kata, kerja dakwah buatlah al-amru bil ma'ruf, bangunkan hati dan iman manusia. Tetapi Nabi tidak pilih perjuangan itu saja. Nabi pilih satu lagi, wan nahyu 'anil munkar, barulah dia jadi perjuangan yang lengkap. Kalau kita hanya sekadar ajak manusia pada baik, kita memilih jalan selamat di dalam dakwah, tak ada orang nak marah, betul tak? Tuan-tuan ajak orang main masjid, orang marah tak? Mari bang, jemput datang masjid. Malam ni kebetulan ada kuliah ustazwan. Orang marah tak? Tak marah. Kena pula malam ni ada kenduri. Makan apa nanti? Sini saya dipahamkan satu-satunya surau dalam dunia. Setiap malam kuliah ada makan ya. Jadi alhamdulillah kita ucap tahniah ya. Kita pula memang kaki makan, tak ada masalah kan. Kita ajak orang pada baik, tak ada masalah. Ada kuliah, mari kita sedekah, mari kita zakat, mari kita jadi orang Islam. Ada orang marah tak? Tak. Bila orang nak marah? Bila kita tentang kemungkaran dia. Nabi kalau nak kira selamat sebagai kekasih Allah, ajak orang pada baik sajalah. Jangan tentang. Tapi Nabi di pulau, Nabi dihalau, Nabi nak dibunuh, Nabi apa saja derita tak lalu kerana menentang kemungkaran. Sebab tu don't play safe. Kata orang jauh kan? Kalau kita nak selamat, jihad kita tak pernah ada orang kita ditangkap, masuk dalam penjara. Kita dengar ulama-ulama Islam dipenjara, dibunuh, dikerak leher. Sampai sekarang dalam penjara tu Guantanamo, tak tahu berapa ribu para mujahidin yang tak tahu hidup ataupun mati. Hanya Tuhan yang tahu. Menginfakkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meletakkan sebagai nabi kepada terus menegakkan agama Allah. Mengapa mereka rela seperti ini? Sebab mereka kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh usia muda digunakan untuk infak diri pada mempertahankan agama. Kita mungkin infak diri juga, tapi naik satu lagi cabang. Jangan sekadar ajak orang pada baik. Kalau kita tidak terlibat di dalam menentang kemungkaran, maka organisasi yang kita masuk hanya bawa sengit sebelah. Kerana perjuangan Nabi SAW sekurang-kurang memiliki 3 perkara. Yang pertama dipanggil ani'budullah wajtanibut taghut. Ajak manusia pada perkara baik
dalam masa yang sama ajak manusia tinggalkan segala perkara yang tauhid melampaui batas. Ajak manusia jadi hamba Allah, ajak manusia meninggalkan tauhid. Semua jamaah Islam dalam Malaysia ni, tak kira kita kata BIM, JIM, tabligh dan sebagainya, semua bawa ni. PAS bawa ni. UMNO pun kata bawa ni. Sebut sekali lah. Ani abudullah wajtani betul, tak ada masalah. Ajak orang jadi hamba Allah, ajak orang jauhi tauhid. Bila datang yang kedua perjuangan Nabi SAW, sebahagian besar mula tertinggal. Liyuzhirahu ala dini kulli. Agama dan undang-undang agama mesti dizahir, ditegakkan sehingga menjadi perlembagaan. Di sini ramai dah terhilang. Gerakan-gerakan tadi yang mengatakan mereka ajak manusia pada sembah Allah, bila nak tegak peraturan Islam, mereka sudah mula memundur ke belakang. Akhirnya berpuluh tahun kita buat usaha dakwah, peraturan yang ada masih peraturan kafir dalam negara kita. Habis orang kata ke ayah awak dah berjuang pun masih dari peraturan kafir. Yelah, kita berjuang nak tukar yang tu lah. Apa beza peraturan kita dengan peraturan Britain? Apa beza peraturan kita dengan peraturan Amerika? Acuannya sama. Cuma bunyi negara Islam. Dia tidak jadi peraturan untuk Islam. Kalau pentadbirannya Islam, tetapi undang-undang yang ada habis hancur lebur, jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila datang yang ketiga, lagi parah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nak tahu perjuangan Nabi sekurang-kurangnya 3 perkara ini, iaitu ajak manusia jadi baik, taat pada Allah, tinggalkan tauhid, tegakkan agama peraturan Quran sampai jadi dustur, dan ajak manusia pada baik, tentang manusia yang buat mungkar. Kebanyakan hilang habis dah, tak ada dah. Tinggal saja jamaah Islam di dalam negara kita, satu-satu yang tinggal, yang mengambil seluruhnya, sama ada politiknya, pentadbirannya, undang-undangnya, ajak manusia pada baiknya. Tinggal satu lagi. Apa dia? Cuba sebut kuat sikit. Bukan aku sebut. Kalau jahil nak tangkap pun dia penceramah tak sebut. Itulah satu. Dah orang kata pula bila sebut dalam surah ni kata main politik pula dah. Banyak dia dalam negara sekular macam disebut Islam, dia jadi salah. Semua benda bukan Islam jadi betul. Perjuangan tauhid, sistem Islam 1988 turun, 1993 menjadi NGO. Sampai sekarang 28 tahun baru istilah sesat. Kita ceramah 15 tahun dulu kata sesat dah. Sebab dia tolak seluruh kitab-kitab tafsir ni. Siapa kepala bapak tu dalam tu? Marina Mahathir. Siapa kepala bapak tu dalam tu? Kepala bapak senang kan? Anda mantan Perdana Menteri Nani Abdullah. Tak percaya malam ni balik Google tengok, cek siapa senarai jawatan kuasa. Siapa kepala dalam tu? Kepala bapak yang segala bapak nyata, Aminah Wadud, yang jadi tok imam semayang di Amerika Syarikat, semayang Jumaat. Suatu sistem Islam ini, bila mana fatwa mengeluarkan undang-undang, mereka sesat, lagi menyesat. Sekarang mereka saman bagi fatwa, akan cabar di mahkamah. Sekali lagi lawan mahkamah sivil, tertegak ke bawah bagi fatwa. Nasi Islam. Sehingga ke sistem Islam ini, orang-orang yang murtad, dia bela orang murtad, kekal murtad. Itu hak asasi manusia. Mereka juga mengemukakan cadangan pada kerajaan. Mana-mana orang bukan Islam yang nak kahwin dengan orang Islam, tak payah tukar agama. Ni, mereka juga mempromosikan seks bebas. Mereka anti poligami. Itu memang kita tahulah. Bata akak-akak belah ini, jangan anti poligami. Kalau laki kahwin lain, marah laki. Boleh tak marah laki? Boleh, selamat marah. Marah laki tak apa, tu fitrah
manusia. Cuma marah itu dalam ketaatan pada Allah. Marah tak apa. Semua dah boleh. Orang telefon tengah malam, seorang wanita nak bunuh diri, nak minum racun. Telefon saya tengah malam. Kita dah lah balik lambat. Sampai-sampai rumah dia telefon, kawan dia, ustaz tolong datang, nak bunuh diri, nak minum racun. Kata mengapa? Laki dia kahwin satu lagi. La ilaha illallah. Kata biar dia lah, kata dia. Kita pun pergilah, kata macam-macam. Perempuan marah, boleh tak? Boleh marah. Apa yang saya tak buat lagi pada abang sehingga abang sanggup menduakan saya? Macam dalam drama kan. Setiap hari aku tatang engkau bagaikan minyak yang penuh. Bubur aku buat setiap hari. Hari Isnin bubur jagung, hari Selasa bubur lambu, hari Rabu bubur caca. Muka abang pun dah macam bubur. Apa lagi aku tak buat padamu yang kamu dikahwin satu lagi? Boleh marah tak? Boleh. Marah lah. Tapi masih taat pada Allah, kecewa. Kan manusia ni kecewa tak apa. Itu dia panggil fitrah. Kalau tak kecewa namanya kambing. Dengar laki kahwin satu lagi, alhamdulillah, hore. Memang tak tajuk rambutan hukum pada tu. Itu nama fitrah. Tok guru kita dia Terengganu. Kali pertama isteri yang satu dengar tok guru kahwin tu pengsan. Tu isteri tok guru, kalau isteri aku mau mati terus. Betul tak? Tapi akak jangan marah poligami. Jangan sampai kata apalah Tuhan buat peraturan poligami, menghina umat Islam, menghina wanita, jatuh sesat terus. Sebab dia berkaitan dengan perintah Allah di dalam Al-Quran. Sebab tu kita kata hukum clear, sistem Islam ni sesat, lagi menyesat, murtad daripada agama, patut dalam undang-undang Islam wajib pancung terus lagi. Tapi boleh sambat pula majlis fatwa. Orang yang sesat, dia pula kita kata dia sesat, fatwa keluar sesat, pergi ke mahkamah, saman pula majlis fatwa yang bagi kuasa menyesatkan manusia. Punya hina agama dalam Malaysia, negara tumpah darahku ini. Kita membacalah perlembagaan negara nombor 3, tapi Islam hancur lebur. Sistem Islam pergi saman ataupun menghantar memorandum bantahan pada Jabatan Agama Islam Terengganu yang telah menyesatkan Ayah Pin. Bila sesatkan Ayah Pin, fatwa Terengganu keluar, sistem Islam hantar memorandum mengatakan bahawa menyesat dan mengatakan Ayah Pin sesat adalah perbuatan yang tidak demokratik dan bercanggah dengan hak asasi manusia. Orang sesat, dia bila orang sesat. Yang terbaru, tuan-tuan tahu, dia hantar memorandum bantahan pada Majlis Perbandaran Kota Baru. Apabila Majlis Perbandaran Kota Baru menangkap dan compound mana-mana kaki tangan Kerajaan Kelantan yang tidak pakai tudung, mereka hantar surat bantahan. Sekali lagi tidak demokratik, zalim dan bercanggah dengan hak manusia, asasi manusia. Bila lawan di mahkamah, hak asasi manusia ni menang tak? Menang. Islam tertunggi dulu. Yang terbaru pula sistem Islam hantar memorandum bantahan kepada Majlis Perbandaran Kota Baru. Apabila enactment yang ada di dalam Majlis Perbandaran Kota Baru, mana-mana kaki tangan Kerajaan Negeri Kelantan yang bertabarruj, wanita yang bertabarruj boleh dikenakan tindakan undang-undang, compound dan sebagainya. Antara yang terbaru, wanita yang kerja di Kelantan tak boleh pakai kasut tumit tinggi yang terlalu tinggi. Dia tinggi sekaki lebih, 1 meter lebih, tapi dia punya kasut tumit tinggi 6 meter. Berjalan 38 bunyi kelukuk. Dan mana-mana yang pakai gincu yang terlalu tebal juga dikenakan compound agar jangan bertabarus. Islam ni bukan agama yang tak bagi pakai bedak. Jangan salah faham.
Islam ni bukan agama yang rigid sampai tak boleh langsung. Nak pakai bedak dia jabat, nak buat eyeshadow sikit. Apa benda-benda yang tempel-tempel muka lah. Akak-akak kita dalam beg tangan kalau tak ada demam-demam tu. Apa ke nama dia? Pancake. Pancake. Macam tak dia biasa pakai lain kan. Islam bukan agama yang tak benarkan macam tu. Islam dia suruh kita jadi lawa, tapi bukan berlebih-lebihan sampai jadi tabarruj. Dihantar surat, dia kata tak betul, tak boleh, tindakan tidak demokratik. Tapi yang kita malang, yang kita rasa malu dan aib, Profesor